Okey, ada masalah teknikal untuk beberapa pelajar yang kena remove. Saya tak tahu sebab apa bila saya nak start recording dia jadi macam tu. Okey, jadi learning outcome pada hari ini adalah kita akan cover learning outcome 2.2 yang ini apply equation of motion with uniform acceleration. Jadi semalam awak dah pun, saya harap semalam ataupun tadi awak dah pun study video example 3 yang membincangkan tentang soalan, problems yang kita selesaikan guna equation of motion. V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, dan juga V square is equals to U square plus 2AS. Jadi 3 equation tu. Okay? Ada 3 equation. Tetapi hari ini kita nak sambung pada example 4 dan example 5 serta formative assessment dalam subtopik 2.2. Okay. Dalam syllabus memang ditulis ada 3 equation. V is equals to U plus AT, saya sebutkan balik tadi. V square is equals to U square plus 2AS dan juga S is equals to UT plus half AT square. Okay. Ini yang disebut dalam syllabus. Okay, dalam syllabus dia ada sebut. Tetapi, saya ada juga sharekan satu list of equation. List of equation dalam Google Classroom. Jadi, saya nak habis ni nanti, awak pergi access list of equation. List of equations itu adalah list of equations yang diberi dalam kertas soalan PSPM. Okay. Dalam list of equation itu ada satu lagi rumus tambahan untuk equation of motion, iaitu S is equals to half times U plus V times T. Yang ini ada dalam list of equation. Jadi seolah-olah sebenarnya dalam subtopik 2.2 ini bukan 3 equation yang awak kena boleh tahu guna. Boleh jadi sebenarnya ada 4 equation. Dan sebenarnya walaupun kebanyakan soalan boleh kita selesaikan dengan equation 1, 2 dan 3, kadang-kala lebih mudah juga untuk kita selesaikan dengan equation yang keempat. Jadi hari ini kita akan bincang sekali lagi macam mana nak apply keempat-empat equation ini. Okey, mari kita tengok tanpa membuang masa example 4. Dalam video yang lepas yang saya dah sebut, apabila kita selesaikan soalan, kita perlu lukis gambar rajah. Okey. Jadi apa pun dalam example 4 ni, walaupun ianya kelihatan mudah, ya, kita lukiskan dulu situation yang digambarkan oleh soalan ini. Okey, so kita baca soalannya. The driver of a pickup truck going 100 km per hour applies the brakes, giving the truck a uniform deceleration of 6 meter per second square while it travels 20 meter. Okay, itu keyword-keyword yang ada kat situ lah. Okay. Daripada keyword itu, kita boleh nampak bahawa the initial velocity of the pickup truck is 100 km per hour. Okay. Now, of course, kita nampak dalam soalan ni, unit yang diberikan tidak konsisten. Ya, ini ada acceleration dia bagi 6.5 meter per second square. Manakala initial velocity dia bagi 100 km per hour. Di sinilah kita perlu tukar unit terlebih dahulu supaya pengiraan kita menggunakan unit yang konsisten. Okay. Dan juga dia bagi displacement S sama dengan 20 meter. Okay. So nanti kita tukar unit.
bagi 100 km per hour nanti. Okay. Okay. Tak boleh pula. Okay, so kita lukislah gambar dulu. Seperti biasa untuk pictorial representation kita kena ada coordinate axis. Dan kita define coordinate axis kita, basically dalam chapter 2, kita define kanan sebagai positif. So jika objek kita bergerak arah kanan, ataupun direction of vector kita arah kanan, maka kita akan labelkannya dengan nilai positif. Kalau arah kiri, kita akan labelkan dia dengan nilai negatif. Let's say the lorry is at the pickup truck is at the origin with initial velocity u. Okay, bila ada velocity kita labelkan dengan arrow, kita lukis dia dengan arrow. And then dia travels 20 meter. Okay, so maksudnya ada satu lagi position pickup truck itu yang mana jarak yang dilalui oleh truck ini adalah 20 meter. Okey, lebih kurang tuan awak lukis garisan tu kat situ ni. Okey. Okey. So jarak 20 meter tu daripada mana ke mana kita labelkan. Ni semua awak lukis pakai pembaris lah. S 20 meter. Okey, soalan pertama dia kata what is the speed of the truck in meter per second at the end of this distance. So maksudnya yang kita nak cari kat sini adalah nilai V ni. V ni yang kita tak tahu. Okey. So sekarang ada satu perkataan dekat sini. Dia kata the truck experience a uniform deceleration. Saya nak awak faham apabila awak nampak apa-apa soalan yang ada perkataan deceleration. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa maksud deceleration yang dimaksudkan dalam soalan ni? Dia memperlahankan kenderaan dia, Sir? Dia memperlahankan kenderaan dia. So awak sebut perkataan perlahan. Bila kita sebut perkataan perlahan, dalam erti kata lain, yang kita nak maksudkan adalah velocity mesti decrease. Okey, itu adalah jawapan yang tepat. Persoalannya, adakah acceleration itu positif ataupun negatif? Negatif. Sebab apa negatif? Sebab deceleration. Okey, awak kata sebab dia decelerate kan? Tapi jawapan yang tepat adalah, betul lah tu, sebab dia decelerate. Deceleration juga, kalau kita nak lukis gambar direction of acceleration dalam kes ini, so the object experience acceleration, yes. Tapi arah mana? Apabila dia sebut saja deceleration, deceleration maksudnya acceleration in the opposite direction of motion. Okey, yang ini yang bila awak nampak saja perkataan deceleration dalam soalan, maksudnya acceleration kita lukis arrow dia opposite dengan motion. Bukan asal nampak deceleration wajib negatif, tidak semestinya. Deceleration tidak wajib negatif. Yang wajibnya adalah dia opposite dengan motion. Dalam kes soalan ini, objek kita saya lukiskan bergerak ke kanan. Jadi acceleration kita
arah kiri. Pasal apa? Kena opposite. Dia decelerate. Saya dah sebut dalam kelas yang sebelum ni, dan hari ni saya pertekankan lagi. Dan dalam kes ini sudah pastilah acceleration kita, tengok arah kiri, kita dah define tadi arah kiri. Ni arah kiri kan? Kita dah define tadi arah kiri kita negatif. Jadi acceleration dalam kes soalan ini adalah negatif. Untuk nilai U, untuk nilai V, semua ke kanan dan kita dah define axis kita positif, maka nilai mereka adalah positif. Okey, begitu juga S. Okey. Displacement berada di sebelah kanan origin. Jadi bila displacement berada di sebelah kanan origin, arrow displacement itu menunjuk arah kanan, maka nilainya kita labelkan dengan positif. Okey. Jadi itu dari segi gambar aja. Kalau kita listkan information balik tadi, U is equals to 100 km per hour. Of course kita nak tukar dia dalam meter per second. Yang ini yang kita dah belajar dalam chapter 1 itu, nak convert unit. Walaupun tak disebut dalam syllabus chapter 1, kita convert unit dalam chapter 1. Macam mana kita nak convert unit ni? Ada dua unit yang kita nak tukarkan. Jadi kita kena darab dengan dua conversion factor. Okay. Kilometer, kita nak tukarkan jadi meter. Kita silangkan kilometer tu supaya kita boleh potong. Hour, kita nak tukar jadi second. Kita silangkan hour itu supaya kita boleh potong. Dan kita masukkan kita punya conversion factor. Ingat, atas dengan bawah mesti sama. 1 kilometer sama dengan 1 times 10 to the power of 3 meter ataupun 1000 meter. Okay, kalau awak tahu kilo tu darab 10 kuasa 3. Jadi atas dengan bawah tu nilainya sama. 1 hour is equal to 3600 second. Jadi atas dan bawah itu nilainya sama. Potong kilometer, potong hour macam saya cakap tadi, unit yang tinggal adalah meter dan juga second. Okay. So kalau awak convert unit, awak check sama ada saya convert dengan betul ataupun tidak. Nilai initial velocity kita bersamaan dengan 27.778 meter per second. Okay, so itu nilai U. Nilai acceleration pula, nilai A, okay, negative 6.5 meter per second square. Okay. Kalau saya tanya awak, mengapa nilai acceleration negatif? Kenapa kita letak simbol negatif? Siapa nak beritahu? Sebab apa? Dan nak tengok awak faham tak? Sebab dia A itu acceleration. Siapa nak jawab seorang? Titan tak? Titan jawab. Okay. Sebab apa yang A itu dia represent acceleration. So kalau kita nak letak nilai A, dia mesti negatif kerana dia itu deceleration. Okay. Sekali lagi dalam kes ini jawapan awak betul. Tapi sebenarnya secara generalnya, saya kena cakap, negative sign pada acceleration itu menunjukkan arah dia ke kiri. Dia tak menunjukkan dia decelerate. Okay. Negatif menunjukkan arah dia ke kiri. Itu saja. Jangan tafsir lebih-lebih. Okay. Deceleration. Tadi saya ulang balik. Maksudnya velocity decrease, acceleration opposite dengan motion. Itu je sekali lagi. Ingat, negatif tunjukkan arah left saja. Dia tak menunjukkan sama ada objek itu decelerate ataupun accelerate. Boleh jadi dia decelerate ke kiri. Boleh jadi dia bertambah laju ke kiri. Tetap juga negatif. Ingat negative sign hanya menunjukkan kepada arah. Perkataan deceleration menunjukkan velocity decrease, acceleration opposite dengan motion. Tapi mungkin apa yang awak jawab tu sebenarnya awak faham. Cuma cara awak sebut tu tak kena dengan skema jawapan saya. Okay. So, itu acceleration. Lagi apa lagi dia bagi? Displacement. S sama dengan positif. Tak payahlah tulis positif. Dah positif kan? S sama dengan 20 meter. Okay. So, itu 3 benda yang kita tahu. Kita dah lukis gambar. Sudah. Kita dah listkan non-information.
Sudah. Next, kita listkan unknown information. In fact, unknown information ni adalah target kita. Yang ini adalah velocity. Velocity pada gambar tu adalah velocity at s is equals to 20 meter. Okay. U kita ada, A kita ada, S kita ada. Kita ada 3 equation. V is equals to U plus AT. V square is equals to U square plus 2AS. S is equals to UT plus half AT square. Okay. Kita tak ada T pun sebenarnya. Nilai T pun kita tak ada. Kalau nilai T kita tak ada, di sinilah cara kita selesaikan masalah sebenarnya. Kita tengok apa yang kita ada, kita tengok apa yang kita tak ada, kita tengok apa equation, and then kita tengok equation mana yang boleh selesai untuk dapat nilai V. Okay. Nilai V memang ada pada 2 equation. Okay. Nilai yang ini dah tak boleh pakai lah. Sebab tak ada nilai V, macam mana nak cari V kan? Okay. Nilai T kita tak ada. Jadi kita tak boleh juga nak gunakan equation yang pertama. Jadi kita gunakan equation yang kedua. V square is equal to U square plus 2AS. Untuk selesaikan soalan ini. V square is equal to U square 27.778 square plus 2 times negative. Itu acceleration kita. Negative 6.5 times displacement 20. Okay. Bagi yang tengok recording, boleh pause dulu, tekan calculator. Pelajar saya yakin dia tekan calculator. Apa jawapan? Dah. 22.619. 22.619. 22.619 kita boleh tulis dalam 2 titik perpuluhan 22.62. Unit jangan lupa ya, meter per second. Kotakkan jawapan akhir. Okey, itu soalan A. Soalan B. Sini atas sekejap. How much time has elapsed? Maksudnya berapa masa? Berapa masa? Kalau yang ini tadi dekat origin time 0. Selepas 20 meter ni berapa masa? T yang tu yang kita nak cari. Okay, so kita dah ada nilai V. Saya rasa kita boleh gunakan equation yang pertama. V is equals to U plus AT. V kita sama dengan 22.62 meter per second. Nilai U tadi sama dengan 27.778. Okey, awak perhatikan saya ambil lebih sikit titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan pada nilai U ni sebab saya tak nak ada round off error. Tadi kita kira tu kita convert unit kan. Saya tak nak ada round off error. Kalau saya ambil 27.78 mungkin ada round off error. Mungkin. Okey, jadi saya ambil 3 ataupun 4 titik perpuluhan sebab dia adalah intermediate calculation. So 27.778 plus A kita sama dengan negative 6.5. Okay, negatif sebab arah kiri times displacement 20 positif pasal 20 displacement ada di sebelah kanan origin. So dia positif. So nilai V dekat sini kita V is equal to U plus kita nak cari apa? T. Saya dah salah, ada pula saya tulis 20. T unknown Okay, saya tersilap tadi, saya minta maaf. V is equal to U plus A kita negatif 6.5 times time. Okey, dekat sini kita boleh rearrange equation kita untuk cari nilai time. Dan kita akan dapat berapa value? 0.79. 0.79 second. Betul. Ada soalan tak? Sir. Ya. Yang atas tu V squared kan? Yang atas tu V squared, betul. Jadi sebenarnya yang ini saya dah square root answer. Okey, saya minta maaf. Saya tak patut letak. Ya, saya tak patut letak sama dengan tanpa letak depan dia. Betul tu. Betul. Itu amalan yang baik. Okey. Okay, thank you, Terima kasih. Terima kasih. Lain daripada tu? Tak ada
Sebenarnya ada. Saya boleh timbulkan soalan ni. Ada soalan B ni, awak boleh juga selesaikan kalau awak pakai equation S is equals to ut plus half at square. Okay. Tapi bila kita guna rumus ni, kita masukkan value 20 meter sama dengan U sama dengan 27.778 times T plus half times negative 6.5 T square. Dan kita akan dapat dua nilai T kat sini. Okay, ini kita solve guna calculator lah. Solve equation guna calculator. Guna equation. Solve using calculator. Okay, kita akan dapat dua nilai T. Apa nilainya? Cuba solve dulu using calculator. Pandai tak nak solve quadratic equation ni pakai calculator? Cuba solve pakai equation ni. Sepatutnya boleh pakai equation ni sebenarnya. Ada dua nilai T. Okay, kalau pakai calculator silver ni, kita tekan mode, tekan equation, kita ambil nombor 3 nombor 3. Okay, kita ambil nombor 3. So, dapat dua nilai tak? Saya dapat 7.75 Ya, betul. dengan 0.79. Ya, kita akan dapat nilai 0.79 saat dan kita akan dapat nilai 7.75 saat. Betul? Dan macam mana nak tahu mana satu yang betul? Kenapa ada dua nilai pula time kat sini? Okay? Substitute dalam equation ke sir? Apa dia? Ni? Maksudnya nak tahu mana satu yang betul, test dia dalam test dia dengan substitute kan number tu kat dalam equation ke sir? Equation yang V. Maksudnya. Equation yang mana? Equation yang mana-mana lah kan? Nak check balik kan? Equation ni awak nak substitute dalam equation yang mana? Yang S ni S plus UT plus S equal to UT plus half AT square tu lah. Dapat tak nilai dia 20 meter tu? Awak substitute dapat tak? Sepatutnya dapat je dua-dua. Saya rasa dapat je dua-dua. Tak dapat kan? Jangan saya try Ya, cuba try. Betul juga kan? Okay. Siapa yang tak kerti pakai calculator solve quadratic equation? Angkat tangan. Yang lain semua pandai. Satu je. Okay sir, yang T equal to 0.79 tu dapat 19.916. Okay, betul. 7.75 dapat tak? Hmm, 7.75 Macam mana nak buat ni? Dapat juga sir. Dapat juga. Memang betul dia akan dapat. Okay? Sebab kita solve equation ni memang cari nilai T, dua-dua tu akan dapat 20 meter, betul? Okay. Betul sir, betul. Okay, mantap. Jadi kenapa ada dua value ni? Saya nak explain lah. Awak faham ataupun tidak cerita nombor 2. Okay. Isu dia, bila dalam kita guna equation ini, S sama dengan UT plus half AT square ini, Allahu Akbar, salah nak highlight ni. Okay. Nilai A ni, kita anggap nilai A ini constant.
Tak berubah. Okay. Sedangkan kalau dalam kes kereta lah, ini pickup truck betul. Saya lukiskan lah. Ini daripada origin. Saya represent objek kita dengan titik. Bila dia dah mula, tadi dia ada nilai velocity u. Bila dia dah mula decelerate, okay, kereta kita akan berhenti bila dah sampai V sama dengan kosong. Okay, nanti dulu. Belum V sama dengan kosong ni. Sorry. Sampailah S sama dengan 20 meter. Okay, ada nilai V. Betul? Sampailah pada satu kedudukan objek kita itu nilai V dia sama dengan kosong. Betul tak betul? Ini kan case break. So ini pickup truck. Kita bawa, kita tekan brake. Pada masa pada displacement 20 meter, nilai V tadi sama dengan 22.62. Tapi lajak lagi, dia akan berhenti. Itu fact. Standard kereta, dia akan berhenti. Lepas berhenti, apa jadi? Kita berhentilah, habis kita. Itu realistiknya. Tapi apa yang berlaku dalam equation ini, kita tak beritahu dia yang kereta itu berhenti. Apa yang kita beritahu dalam equation ini adalah kita beritahu bahawa objek kita sentiasa acceleration dia ke kiri. Jadi, bila dalam equation tu, kita beritahu objek kita sentiasa acceleration dia ke kiri, apa yang berlaku selepas dia berhenti, kita tak beritahu yang objek tu berhenti terus, kita beritahu acceleration dia masih lagi ke kiri. So, objek itu akan patah balik. Patah balik. Sampailah poin yang ni. S sama dengan 20 meter. Sebab dalam equation tu, nilai A adalah constant. Sampailah dia patah balik. Kita tak bagi tahu. Itu masalah equation tu. Jadi, kalau awak tengok, time 0.79 saat daripada point ini, point 1 ke point 2. Point 1 ke point 2, ya, masa sama dengan 0.79 saat. Tapi ini point 3, point 4, point 5. Kalau awak perhatikan pada point 5, displacement tetap 20 meter juga. Kan? Ini tak realistik lah. Jadi point 1 ke point 5, masa dia sama dengan 7.75 saat. Jadi dalam kes yang kita nak cari soalan ni, kalau kita pakai S sama dengan UT plus half AT square, yang inilah jawapan yang betul, 0.79 saat. Yang ini kali pertama dia capai displacement 20 meter. Adapun pergerakan yang ini ni, patah balik ni, tidak berlaku untuk kereta. Tapi kenapa? Equation kita tak tahu. Kita tak bagi tahu equation kita yang kereta tu dah berhenti. Bila kita apply equation ni, nilai A yang saya highlightkan ni, nilainya adalah constant. So dia akan bagi tahu dua value lah. Daripada kali pertama dia sampai 20 meter dengan kali kedua dia sampai 20 meter. Okay. Itu sebabnya S sama dengan UT plus half AT square ada dua value. Okay. Dan jawapan yang betul adalah jawapan yang pertama kali dia sampai 20 meter. Okay. Jadi nak selamat, pilihlah equation yang senang. Yang penting awak faham lah. Okay. Nak pakai equation apa pun yang penting awak faham. Okay. Ada soalan lain tak? Soalan tu saya bangkitkan. Tak ada saya. Yang tak reti tekan quadratic equation tu, nanti PM saya. Nanti PM saya. Lepas ni ke apa ke? Okay. Lepas ni PM saya, tunggu dulu. Saya ajar tekan calculator untuk quadratic equation. Okay. Seterusnya, mari kita bincangkan example 5. Jadi example 5 ini saya rekodkan di luar daripada kelas saya.
kerana semasa kelas kemarin, saya telah pun membuat kesilapan dalam menyelesaikan example ini. Jadi pada pelajar saya mohon untuk tengok bahagian ini dan buat pembetulan terhadap kesilapan saya. So, mari kita tengok soalannya. A bus travelling steadily at 30 meter per second along a straight road passes a stationary car which 5 seconds later begins to move with a uniform acceleration of 2 meter per second square in the same direction as the bus. So question A, determine the time taken for the car to acquire the same velocity as the bus. Mari kita terlebih dahulu memahami soalan ini dengan melukiskan gambar raja. So, saya ada sebuah kereta yang stationary. Stationary maksudnya initial velocity kereta itu adalah 0. Kereta itu duduk di tepi jalan dan melintasi kereta itu adalah sebuah bas. The bus move with constant velocity of 30 meter per second. So, after 5 seconds, so maksudnya lepas 5 saat, bas itu telah pun bergerak sedikit ke hadapan. So, maksudnya, let's say daripada point A to point B, it takes 5 seconds for the bus to travel from point A to point B. Barulah kereta mula accelerate untuk kejar bas berkenaan. So, bas tu dah dekat depan sikit. Barulah kereta ini mula nak accelerate dengan acceleration of 2 meter per second square. Jadi, soalan yang pertama, soalan A. Dia minta kita kira time taken for the car to reach velocity 30 meter per second. Dia nak velocity of the car. When it reach the velocity of 30 meter per second. So, kalau dalam gambar raja, daripada kereta itu bergerak, daripada kereta itu stationary, kepadalah satu point yang mana kereta itu bergerak dengan velocity yang mana VC prime sama dengan VB. Jadi masa di sini yang kita nak cari. Now kita ambil masa mula-mula kereta itu memecut sebagai T0. Mula-mula kereta itu memecut, itulah masa permulaan initial point bagi kereta berkenaan. So di sini kita gunakan rumus V is equals to U plus AT. Final velocity is 30 meter per second. Initial velocity is 0. Plus the acceleration of the car is 2 meter per second square times T. Dan kita akan dapat nilai T is equals to 15 second. Untuk part A, dalam kelas saya tidak membuat kesilapan. Kesilapan saya bermula apabila part B. Mari kita tengok jawapan yang sebenar bagi part B. Apa soalan B? Soalan kata, the distance travelled by the car when it is level with the bus. Jarak yang dilalui oleh kereta ini apabila dia sudah berada sama level dengan bas. Ataupun dia dah mula nak potong bas. So, ini bas. Bas ini kekal dengan velocity 30 meter per saat.
Sekarang kereta ini dah mula nak potong bas itu. Okay, so this is V car. So soalan dia nak minta kita carikan jarak yang dilalui oleh kereta ini apabila dia mula memotong bas. Okay, dalam gambar rajah, inilah jarak yang kita nak cari. Okay, S car. Masa yang dilalui. Okay. Mari kita gunakan simbol T prime untuk kat sini. So, yang ni tadi T prime. Saya tak nak guna simbol T. Masa yang kita nak cari kat sini adalah T. Okay. Let's name this point as point C. Okay, supaya saya mudah rujuk. Okay. Masa untuk kereta travel daripada point A to point C samalah dengan masa yang dilalui oleh bas daripada point B to point C. Sebab apa? 5 saat lepas bas tu dah bergerak ke hadapan, baru kereta itu accelerate. Jadi masa yang di sini dengan masa yang ini adalah sama. Jadi saya nak labelkan ini sebagai TB. T bus, the time taken by bus. Daripada point B to point C, kita tak tahu juga. Dan masa yang dilalui oleh kereta TC, kita tak tahu juga. Okey, jadi TB dan TC adalah sama. Pasal apa? Pasal kereta itu kejar bas itu pada sama level. Okey, jadi masa yang diambil oleh bas daripada point B ke point C sama dengan masa yang diambil oleh kereta daripada point A kepada point C. Okey. Jadi kita perhatikan gambar rajah ini. Daripada point B ke point C, itulah displacement yang dilalui oleh bas. Bermula daripada kereta mula accelerate. Start kereta accelerate, bas ada pada point B, kereta ada pada point A, dan jarak yang dilalui, displacement yang dilalui oleh bas daripada point B kepada point C, saya labelkan sebagai SB. Jadi, sebelum kereta itu accelerate, bas itu dah bergerak terlebih dahulu ke depan. Bas itu telah pun mendahului kereta itu sebanyak nilai ini. Ataupun saya akan labelkan sebagai SB prime. Okey, jadi sebelum mula-mula kereta tu accelerate, bas tu dah lajak ke depan sebanyak SB prime. Daripada gambar rajah yang saya lukis, pelajar semua tengok gambar rajah yang saya lukis, kita dapati bahawa the displacement of the car is equals to the displacement of the bus for the first 5 seconds plus the displacement of the bus from point B to point C. So, SC is equals to SB prime plus SB. Itu relation yang saya dapat daripada gambar rajah kita. Jadi di sini ada 3 perkara lah yang kita nak kena cari terlebih dahulu. Jadi yang pertama sekali adalah berapakah nilai SB prime. Okey, SB prime adalah displacement yang dilalui oleh bas dalam masa 5 saat. So, ini kita boleh gunakan rumus UB times T plus half AT square. Now, of course, the acceleration of the bus is 0. Therefore, this equation
can actually be written for the bus, for the whole journey as UB times T. Okay, so the time taken for the bus before the car starts to accelerate is 5 seconds. So 30 times 5 seconds. So bus itu telah pun lajak ke hadapan terlebih dahulu sebanyak 150 meter. Barulah kereta mula accelerate. Okay, itu first part. The SB prime is 150 meter. Now, kita ingat kita nak cari displacement of the car as C. Okay, so what is the equation of SC? Equation of SC can be written as UC times T plus half AT square. Now the initial velocity of the car is 0. So the equation can actually be written as half times AC times T square. Nah, ini adalah masa yang diambil oleh kereta itu sepanjang dia memecut. T itu adalah masa yang diambil oleh kereta itu sepanjang dia experience acceleration AC, yang mana AC sama dengan 2 meter per second square. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, again, the velocity of the bus is UB times T. Okay, T bus. Now, masa ini juga, bagi T bus ini, adalah masa bermulanya kereta itu mula kejar bus tu. Ini adalah T daripada kereta itu start kejar bus. Jadi dalam kes ini, TB is equals to TC. Dan saya akan bagi satu simbol yang common iaitu T. Ini daripada mana ke mana dalam gambar raja? Okey, dalam gambar raja, TB daripada point B kepada point C. TC adalah daripada point A kepada point C. Yang ini daripada dia mula accelerate sampailah dia berjaya potong bas berkenaan. Jadi masanya sama. Okey, sebab saya ulang sekali lagi, dia dah level. Dia dah mula nak potong. Jadi di sini, kalau saya substitute equation ini dalam kita punya relation yang kita dapat daripada gambar rajah tadi, okay, saya akan dapat half times AC times T square is equals to 150 meter plus UB times T. Okay, so di sini kalau kita masukkan dalam equation, kita akan dapat half times 2 times T. So kita akan solve this equation for the value of T terlebih dahulu because T is unknown, S is also unknown. So kita kena selesaikan T and then baru kita cari nilai displacement. 150 plus the UB is 30 T. Okay, yang ini kita simplify ni, potong. And then I can rewrite this equation as T square minus 30T minus 150 is equals to 0. Now use your calculator untuk selesai dan cari value of T. Now of course value of T yang positif adalah jawapan kita, time tak ada negatif. So T is equals to 34.36 second. Itu masa yang diambil oleh kereta daripada point A ke point C. Itu juga masa yang diambil oleh bus daripada point B ke point C. Okey, jadi di sini kita akan substitute masa itu dalam equation. SC is equals to half AC times T square. So SC is equals to half AC times T square. So that is equals to half
times 2 times 34.36 square. Potong 2 kat situ, simplify, dan kita akan dapat the displacement of the car is equals to 1180.61 meter. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih. 4 markah 10 minit boleh kot 10 minit boleh 10 minit kita buat soalan formative assessment 10 ke 15 minit. Okey, so kita berhentikan dulu untuk awak jawab formative assessment. Lepas tu kita akan bincang formative assessment, dan kalau ada masa lagi saya akan tambah soalan lagi. Okey, saya akan bagi lagi soalan yang susah sikit daripada formative assessment ni untuk kita bincangkan. Okey, mari kita tengok tanpa membuang masa lagi. A plane, satu kapal terbang, on a runway takes 16.2 seconds. That is the time over a distance of 1200 meter to take off from rest. Jadi satu kapal terbang pada landasan dia ambil masa 16.2 saat untuk travel sejauh 1200 meter untuk terbang, untuk take off, berlepas. So assuming constant acceleration, jadi kita assume, and in fact dalam syllabus kita memang acceleration memang constant. Okay, assuming constant acceleration during take off, calculate the speed on leaving the ground. The speed of the plane bila dia mula terbang, bila dia mula berlepas. Okay. So, macam biasa kita lukiskan koordinat axis. Dan kita define koordinat axis kita ke kanan positif, ke kiri negatif. Okay, dalam kes ini kapal terbang kita initially, soalan dah cakap, take off from rest. So di situ perkataan rest menunjukkan initial velocity u at time t is equal to 0 at the origin. U is equal to 0. Okay. Then the aircraft accelerate with acceleration A yang kita tak tahu. Okay, kita tak tahu acceleration A. Tapi yang kita tahu, masa dia yang diambil untuk sampai pada jarak lebih kurang ni jarak ya. Pada jarak 1200 meter. 1200 meter. Masanya dibagi T di sini sama dengan 16.2 second. Okey, soalan nak cari nilai V. V ni kita tak tahu. Unknown juga. Ya? V tu kita tak tahu. Start pada 16.2 saat ni dia dah mula nak terbang lah. Dia dah mula terangkat lah kapal terbang ni. Okey, bila kita lukis gambar kapal terbang ke kereta ke lori ke, kita lukiskan dengan gambar kotak je. Senang. Ada orang dia lukiskan dengan gambar titik je. Yang penting kita lukis. Okey. So information yang kita ada, S sama dengan 1200 meter. U sama dengan 0 meter per second. Acceleration ini adalah unknown. Ini non value. So unknown. Acceleration tak tahu. Nilai velocity tak tahu. Okay. Okay, yang cuma kita tahu lagi satu lagi value adalah T.
16.2 second. Okay. So kita dah listkan known, kita listkan unknown value. Kita tengok equation apa yang ada. V is equals to ut plus, saya dah kelang kabut. V is equals to u plus at. V square is equals to u square plus 2as. Okay. S is equals to ut plus half at square. V tak ada. Nilai V tidak ada. Nilai A tidak ada. Nampak tak permasalahan kita sekarang? Nilai V tak ada. Pam. Jadi dah tak boleh lah nak selesai. Nak cari nilai V. Memang kita nak cari nilai V kan? Equation yang ketiga tak ada nilai V. Langsung tak boleh kan? Nilai A tak ada. Nilai A pun tak ada. Okey, nilai A tak ada. Tiga-tiga equation nilai A tak ada. Habis tiga-tiga tak dapat pakai lah dalam kes ini. Itu macam mana? Ada cadangan ke? Awak buat macam mana? Yang ramai tadi angkat tangan laju-laju. Ada equation lain ke? Equation keempat. Betul. Saya guna equation 4. Terima kasih. Betul. Okey. Jadi kita guna equation yang keempat. Di sinilah sebabnya dalam exam dia bagi equation yang keempat ni. Walaupun dalam syllabus tak sebut. S is equal to half times U plus V times T. Sebenarnya equation yang tiga ni datangnya daripada equation yang keempat ni juga. Sebenarnya. Dia benda yang sama saja. Okey, jadi kita bolehlah apply equation yang keempat. S kita tak ada. S kita ada. S kita ada. Okey. U kita ada. V kita nak cari, T kita ada. Jadi ada satu je unknown dalam equation yang keempat ni kita boleh apply. So S sama dengan 1200 meter is equals to half times U0 plus V unknown times T. T is 16.2 second. Okay, kita gantikan walaupun ganti 0 tu. 0 tu gantikan juga walaupun dia 0. Okay, kita solve this equation to find the value of V. Kalau saya salah betul kan? 148.15 meter per second. Rumus telah dibagi dalam paper, dalam soalan exam, maka markah rumus tak ada kat sini. Yang ada markahnya adalah gantian. Satu markah. Ini awak salin ni. Kod markah ni. Salin. Biasa kan. Okay. Gantian satu markah. Jawapan betul. 148.15 betul. Dan mesti ada unit yang betul. Baru dapat satu markah lagi. Okay. Itu soalan A. Soalan B. What is the acceleration during take off? Bukan saja during take off lah. Since acceleration kita ini constant. So sepanjang pergerakan daripada origin sampailah ke displacement 1200 meter. Accelerationnya sama sahaja. Okay, so kita nak cari acceleration. V kita dah ada. U kita dah ada. T kita dah ada. So kita gunakan saja equation yang pertama. V is equals to U plus AT. V is 148.15 meter per second. Okay, equals to U0 plus acceleration A unknown yang kita nak cari times T 16.2 second. So solve this equation to find the value of acceleration. Awak akan dapat nilai acceleration bersamaan dengan, betulkan saya kalau saya salah, 9.15 meter per second square. Okay. Sekali lagi, V is equal to U plus AT dah pun diberi dalam rumus. So, markah kat sini adalah gantian. Dan jawapan dan unit yang betul. So, total markah adalah 4 markah.
Okey. Sekarang ni awak pun dah dengar saya bercakap. Kita dah ada dalam sesi ni lebih kurang sejam setengah. Saya rasa tidak efektif untuk saya teruskan projectile motion. Jadi saya nak awak dengar betul-betul. Saya akan bagi awak video pada hari Khamis ni. Dan awak kena study video tu pada hari Jumaat dan hari Sabtu. Video tu akan explain tentang projectile motion. Awak akan study. Minggu depan hari Ahad, baru kita akan bincang example. Untuk projectile motion, kita ada 6 example projectile motion yang kita akan bincangkan. Jadi, kalau saya nak bincang kesemuanya, boleh kalau sekarang saya mula bincang projectile motion, setengah jam habis konsep projectile motion. Ya. Cuma, dari segi otak kita dah penat. Kita tengok movie 2 jam pun boleh rasa penat dan bosan. Apatah lagi kita dengar kuliah 2 jam. PDP 2 jam. Pastinya amat berat untuk otak awak faham. Jadi saya bagi awak rehat awal. Hujung minggu nanti awak akan study projectile motion. Saya harap awak akan ambil masa untuk study projectile motion untuk video yang saya akan bagi nanti. Okey, setuju ke tak setuju ni? Setuju, sir. Setuju Boleh, sir. Boleh. Jadi, saya nak ingatkan sekali lagi, attendant, hantar. Hantar attendant awak. Buktikan yang awak hadir pada sesi kali ini. Buktikan yang awak dah tengok video saya, dah study video saya ni. Hantar attendant dalam Google Classroom. Formative Assessment 2.2. Nanti saya set. Formative Assessment 2.1, jangan lupa hantar. Awak dah bincang, kita dah bincang. Okey, sebenarnya, entahlah, sebenarnya saya dah prepare satu lagi soalan. Tapi, awak nak cuba buat sendiri ke yang ni? Ke tak nak? Boleh, sir, boleh. Boleh Okey. Untuk soalan 60 ni, nanti saya bagi dalam bentuk video kat solution dia. Okey. Soalan 60 ni saya akan bagi dalam bentuk video juga solutionnya. Soalan saya akan bagi dalam WhatsApp lah. Supaya awak boleh salin. Jadi, untuk masa sekarang, dah pukul 1 lah. Kat pukul 1, perut pun dah lapar apa semua. Kita rehat dulu. Okey, tak ada masalah. Cuma nanti, ini soalan tambahan. Saya akan bagi dalam WhatsApp soalannya. Solutionnya saya akan bagi dalam video. Awak tak perlu submit ke, tak perlu apa ke. Just untuk awak study sendiri. Okey. Yang weekend tu awak kena submit lah. Apa yang awak study daripada video projectile motion. Next, kita akan jumpa pada hari Khamis. Untuk sesi eksperimen. Mungkin setengah jam pertama tu kita jumpa kejap. Saya nak taklimat sikit tentang lab report dan sebagainya. Lepas tu awak boleh mula buat eksperimen sendiri dekat rumah masing-masing. Okey. Itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan tak? Sir, Ya. kalau yang video untuk projectile motion tu bagi awal boleh tak, sir? Sebelum hari Khamis? Ya, means like hari ni ke esok ke? Not Khamis. Betul. Hans, saya cuba record esok. Hari Rabu saya bagi. So belum record lah maksudnya ni. Benar. Okay, faham. Okay, thank you, sir. Okay. Alternatif kepada saya tak record ni, saya ajar sekarang. Tapi saya rasa macam saya nak record. Tapi saya belum record. Okay, saya akan cuba bagi awal. Sesak pula dada aku orang minta awal ni. Sabar. Okay, sir. Okay. Lain daripada tu? Okay. Kalau tak ada, yang tak ada soalan, boleh leave kita punya meeting. Yang nak buat soalan ni, boleh screenshot buat dulu. Nanti saya bagi solution video. Yang nak tanya soalan pasal quadratic, nak solve quadratic equation pakai apa? Pakai calculator tu boleh tunggu. Hans pun kalau nak tanya soalan ujung-ujung ni, boleh tunggu Hans lepas kita tamatkan sesi ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum daripada saya. Terima kasih kerana dengar dan bagi tumpuan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Masih